Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya diberi nama Nurkhairah Justina binti Rujitan bernombor matrik C18A0301 akan menceritakan tentang penggunaan bangku duduk berdiri dalam kalangan para pekerja batik di bengkel batik. Dan untuk pengetahuan anda, berdiri di stesen kerja adalah perkara biasa dalam era moden. Walau bagaimanapun, ada kelebihan dan keburukan dalam melakukan kerja sambil berdiri. Untuk mencapai sesuatu adalah lebih baik semasa berdiri daripada duduk, macam kita boleh capai lebih daripada semasa duduk. Walau bagaimanapun, bila berdiri terlalu lama akan menyebabkan ketidakselesaan pada beberapa bahagian anggota badan. Dan salah satu pendekatan yang saya gunakan untuk menangani masalah ini adalah dengan mereka bentuk bangku duduk berdiri. Objektif yang saya gunakan dalam menyelidik ada 3, iaitu untuk mengkaji persekitaran bekerja sambil berdiri di bengkel batik, untuk mengkaji penderitaan yang perlu dihadapi oleh para pekerja semasa di tempat kerja, dan untuk mereka bentuk bangku duduk berdiri yang dikhaskan untuk pekerja batik gunakan di stesen kerja mereka. Dan kaedah yang digunakan pula ada 5, iaitu kajian literature, kajian perpustakaan, kajian pemerhatian, kaedah pemerhatian, temu bual dan juga soal sidik. Okey, dalam struktur tesis ni diceritakan bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1, 2 dan 3 telah dibincangkan dalam projek PP1. Dalam bab 1, penyelidik menceritakan tentang pengenalan kepada batik dan konsep mencatat batik dalam keadaan berdiri di bengkel batik. Dalam bab 2, penyelidik memberi maksud bagi bangku duduk berdiri dan menceritakan mengenai suasana di stesen kerja-pekerja batik. Dan dalam bab 3 pula, terdapat metod atau kaedah yang digunakan dalam menjalankan penyelidikan. Ini adalah perkara yang terdapat dalam bab 2, penggunaan bangku, definisi bangku duduk berdiri, ekonomi dalam rekaan bangku duduk berdiri, stesen kerja di bengkel batik, reka bentuk bangku duduk berdiri di pasaran. Dan bangku duduk berdiri dengan tapak bentuk segitiga adalah salah satu contoh bangku duduk berdiri. Dalam bab 3, ceritakan tentang metod kajian. Kaedah yang digunakan adalah kajian perpustakaan, kajian literature, soal sidik, temu bual dan kaedah pemerhatian. Okey, untuk bab 4 diceritakan tentang dapatan kajian. Daripada kajian perpustakaan, saya boleh mendapatkan bahan-bahan ilmiah. Pada kajian literature adalah kajian-kajian lepas. Soal sidik, sebanyak 33 responden telah menjawab soal sidik yang diberi. Temu bual, terdapat 3 orang responden. Kaedah pemerhatian pula di Bengkel Textbus dan Liza Creations. Untuk bahagian A, terdapat 6 soalan yang bertanyakan tentang demografi responden. Antara soalan yang ditanyakan adalah apakah jantina anda, berapakah umur anda, berapakah tinggi anda, berat anda, dan pengalaman kerja dan kerjaan yang dilakukan, kerjaan batik yang dilakukan. Tinggi dan berat perlu ditanya untuk mendapatkan data antropometri yang boleh digunakan untuk menghasilkan ketinggian yang sesuai untuk bangku duduk berdiri. Untuk bahagian B pula, diceritakan tentang masalah yang mereka hadapi. Masalah yang ni dapat mencapai objektif ergonomik. Antara soalan yang ditanya adalah berapa masa yang diambil untuk menyiapkan kerja-kerja mencatat batik, dan dalam tempoh 12 bulan yang lalu ada berapa kekerapan ketidakselesaan pada bahagian-bahagian badan. Dan kebanyakan yang menjawab tidak berjumpa doktor untuk mengubati ketidakselesaan mereka. Jadi di sini bangku duduk berdiri dapat selain mengurangkan ketidakselesaan itu,
ia juga dapat membantu responden yang mungkin takut ataupun tidak suka berjumpa dengan doktor. Bahagian C mempunyai 5 soalan. Ini adalah lakaran akhir produk setelah menjawab bahagian C. Dan 45 kesimpulannya, projek penyelidikan yang dilakukan adalah berkaitan dengan bangku duduk berdiri, dan pekaji amat berharap agar bangku duduk berdiri dapat mengurangkan ketidakselesaan yang dialami oleh pekerja batik di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.